Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita sambung bacaan kitab Wisyahul Afrah, muka surat 21, termasuk tajuk membicarakan kitabus salah. Jadi kita sambung balik. Kata musannif rahimahullah, adapun jika lupa ia dengan sebab bermain-main maka tiada diuzurkan. Baik, jadi sembahyang ni dulu dia kata tiada diuzurkan baginya mentakhirkan akan dia di dalam hadir daripada waktunya. Dan jikalau banyak pekerjaan sekalipun, maka sembahyang 5 waktu ini tidak diberi kelonggaran untuk kita tangguh di luar waktu. Tak ada kelonggaran. Bila masuk waktu, kena sembahyang, ya, masuk waktu kena laksanakan ibadat. Walaupun banyak urusan kerja sekalipun, ya, wajib dia kena melaksanakan ibadah sembahyang tu dalam waktu yang telah ditetapkan. Ya, ada yang sembahyang tu waktu dia panjang, seperti sembahyang zuhur, ya, sembahyang asar, sembahyang zuhur. Ada waktu pendek seperti sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Ada waktu panjang lagi seperti sembahyang isya. Jadi dalam waktu tersebut wajib kita kena laksanakan secara tunai keseluruhan ibadah sembahyang, ya. Walaupun kita banyak urusan dunia, wajib dilaksanakan urusan akhirat dahulu. Kerja dengan majikan, dia tak bagi sembahyang, kena berhenti, ya. Kalau kita kerja juga, maknanya kita mengutamakan dunia berbanding akhirat kita. Patutnya dia tak berlaku dalam negara Islam kita lah, negara Malaysia. Sepatutnya tak berlaku begitu. Tetapi kelemahan umat Islam kita menyebabkan umat Islam kita ni dia tertindas walaupun dalam negara sendiri. Dia kena bangkit balik, ya, supaya kita boleh melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selesa, ya? Dan supaya orang lain dia faham tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim tu. Orang yang bukan Islam ni dia faham patutnya, ya. Dia jangan tidak memberi ruang kepada orang yang Islam supaya melaksanakan ibadat dia. Baik, kecuali dia kata kalau lupa, melainkan jika ia lupa akan dia dengan tiada sebab bermain-main atau tidur ia dahulu daripada masuk waktunya, dan tiada jaga melainkan kemudian daripada luput, yang ni habis waktu, maka diuzurkan akan dia kecuali 2 keadaan. Diuzurkan atau diberi kelonggaran kepada kita untuk kita tangguh
Dan juga kita kemudiankan sembahyang di luar waktu, boleh, ya? Dan sembahyang tersebut jadi qada dan tidak berdosa. Yang pertama, dia lupa untuk melaksanakan ibadah sembahyang di dalam waktu, tetapi syaratnya lupa itu bukan terjadi daripada sebab dia lalai dan leka bermain-main dengan sesuatu yang melalaikan daripada mengingati Allah. Dia lupa tu. Baik, yang keduanya kerana tidur sebelum daripada masuk waktu sembahyang tersebut, dan dia tidak sedar daripada tidur dia kecuali lepas daripada masuk waktu yang lain, ya. Dua keadaan ni. Yang pertama, dia lupa, tapi lupa tu bukan dengan sebab dia bermain-main lara, ya. Main bola sampai lupa sembahyang atau tak, yang tu dipanggil lara, ya. Main game sampai lupa sembahyang, yang tu lara nama dia, ya. Lupa dengan sebab itu tidak dimaafkan, berdosa kita, ya. Ada pelupa dengan sebab lain, itu lain cerita. Kita lupa, ya, dengan sebab yang tidak dikira sebagai lara. Mungkin kita sibuk dengan urusan kerja kita pada waktu ini hingga terlupa sembahyang, ya. Kerja yang harus untuk kita cari makan ni lah. Itu tak apa. Yang kedua, ataupun kita tidur sebelum masuk waktu dan tiba-tiba jaganya selepas keluarnya waktu sembahyang. Ini diuzurkan, diberi kemaafan kepada kita, ya. Kerana tidur dia tu, dia yakin sebelum masuk waktu, biasanya boleh bangunlah, tiba-tiba terjaga selepas pada habis waktu, mungkin terlalu letih dan sebagainya, ya. Ataupun dia tidur di dalam waktu dan dia yakin boleh jaga di dalam waktu juga, ya. Dia tidur dalam waktu dan dia berazam untuk melaksanakan sembahyang dalam waktu, dan dia yakin boleh bangun, ataupun sekurang-kurangnya zon boleh bangun dalam waktu. Itu pun diuzurkan, tiba-tiba dia tak jaga misalnya. Baik. Adapun kalau tidur tu kerana misalnya dia berjaga malam, sampai tak sedap, ataupun dia tidur di dalam waktu dan dia tak yakin boleh bangun di dalam waktu juga, tiba-tiba terjaga ya selepas keluar waktu sembahyang, maka dia dikira berdosa, ya. Kerana tidur dia tu tidak diuzurkan, tidak diberi kelonggaran, ya. Baik. Kemudian dia kata, kalau lupa dengan sebab bermain-main yang tadi, ya, lupa sembahyang dengan sebab dia lara dengan permainan, dengan bermain-main, ya, maka lupa tersebut menyebabkan dia tidak melaksanakan sembahyang dalam waktu, maka sembahyang dia pada waktu itu tidak diuzurkan, tidak diberi keuzuran, maka wajib dia kena segera qada dan berdosa, ya, kena segera qada dan berdosa, ya. Pasal dia lupa tu dengan sebab punca dia lara bermain-main dengan benda yang melalaikan. Baik. Okey dah. Maka manakala luput akan seorang satu fardu dengan tiada uzur, wajib diqadakan dengan bersegera. Kalau seseorang itu dia tinggal sembahyang tanpa ada keuzuran yang disebutkan tadi, ya, seperti dia tinggal sembahyang dengan sengaja sebab sibuk kerja, ataupun dia tinggal sembahyang dengan lupa yang berpunca daripada bermain-main tadi, ataupun tidur yang tidak diyakinkan jaga di dalam waktu, ini semua dipanggil sembahyang ataupun luput sembahyang fardu yang tiada diuzurkan. Luput ni maknanya terkeluar sembahyang fardu kita daripada waktu dia, ya.
tak boleh dilaksanakan secara tunai di dalam waktu. Apa hukum orang yang macam ni? Wajib dia kena qada. Kena qada seberapa segera. Dan haram di atas dia sembahyang sunat, ya. Dan juga fardu kifayah apa ni haram. Wajib dia kena segerakan hutang-hutang sembahyang yang dia tinggal tadi ni. Tak boleh buat sembahyang sunat, hukum dia haram lah. Sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah pun tak boleh, hukum dia haram. Nampak tak? Kerana apa? Kerana wajib dia kena tunai yang ditinggalkan dengan sengaja tu. Itu lebih utama lagi daripada sunat. Kan? Zakat tak bayar, sedekah kita sunat kita buat, tak boleh. Zakat kena bayar. Ataupun yang kedua, hutang kita tak bayar, kita sedekah dekat orang depan tuan hutang, apa dia rasa? Kita hutang kat kawan tu RM100, kemudian kita sedekah kat orang miskin depan orang tuan kita hutang tu RM100, apa dia rasa? Mesti kita rasa apa dia ni apa tadi abang kata tak ada duit, lepas tu keluar 100 sedekah kat orang miskin tu. Orang yang tuan hutang tu wajib kita kena tunai, kerana dia wajib sedekah pada orang miskin tu sunat, ya. Sedekah pada orang miskin tu sunat, kecuali kalau orang miskin tu dia darurah dah, nak mati dah, tu tak apa. Yang tu bukan sunat dah, wajib kita kena sedekah. Tu cerita lain, ya. Sama juga ni, kita berhutang, kita tak bayar dengan Allah Ta'ala, kita buat sembahyang sunat atau fardu kifayah, ya, tidak sah dan berdosa, ya. Dia kena, kalau orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja ni dan jika luput dia dengan uzur, seperti tidur atau pelupa tadi, wajib diqadakan akan dia, kena qada juga. Cuma dia kata atas berlambatan, tak diwajibkan segera, ya. Cuma sunat dia segerakanlah. Dia sedang-sedang Allah terkeluar waktu terus sembahyang, ya. Sedang daripada ni sedang-sedang dah masuk asar dah, tertidur ataupun terlupa yang diuzurkan, sedang-sedang dah masuk asar, dia qada terus, ya. Kalau dia kata dia nak qada lepas maghrib pun boleh, kerana dia tinggal dia tu bukan kerana sengaja dah, ya, kerana tertidur dan juga terlupa, ya. Itu diberi kelonggaran untuk tunda sembahyangnya di luar waktu secara tidak bersegera, ya. Baik. Cuma dia kata dan yang afdalnya disegerakan dengan qadanya bagi orang yang tertinggal sembahyang dengan sebab tidur dan lupa tadilah. Yang afdal dia kata disegerakan qada dia. Okey, habis, selesai nah. Maka 5 waktu yang difardukan akan dia itu apa dia? 5 waktu yang difardukan. 5 waktu sembahyang yang diwajibkan ke atas tiap-tiap muslim itu, yang pertamanya zuhur. Yang pertama sembahyang zuhur. Maka awal waktunya kemudian daripada gelincir matahari, dan akhirnya akhir waktu sembahyang zuhur apabila jadilah bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya lain daripada bayang zawal, ya. Baik, waktu zuhur ni permulaan waktu dia apabila matahari mula gelincir ke arah barat, ya. Matahari kita tengok gelincir matahari ni maknanya matahari condong ke barat. Ketika matahari duduk di tengah langit, kita nak tahu mana matahari duduk di tengah langit, kita pacak satu kayu yang lurus atau satu objek yang lurus, tak ada bengkang-bengkok, ya. Kemudian kita tengok, kalau dia tak ada bayang dia, itu matahari duduk tengah langit dah. Ya, matahari duduk di tengah langit, kita panggil waktu istiwa. Kan, waktu istiwa. Matahari duduk di tengah langit. Kemudian bila kita tengok ada bayang yang mula muncul di sebelah timur, kan, tiang kita pacak tu, tengok bayang muncul di sebelah timur.
semakin memanjang. Bila nampak bayang tu muncul di sebelah timur, itu tanda dia sudah berlaku gelincir matahari. Matahari bila dia tenggelam belah barat, maknanya bayang akan muncul belah timur, kan? Dia matahari belah barat, bayang belah sana lah. Matahari belah timur, bayang belah barat. Baik. Bila nampak saja gelincir matahari, yang kita tengok bayang tadi ni, masuklah waktu zuhur. Bermulalah waktu zuhur dan awal waktu dia. Kemudian dia kata akhir waktu zuhur apabila bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya. Waktu zuhur berakhir dalam masa yang sama masuk asar. Dia tak ada senggang masa, tak ada. Habis zuhur automatik masuk asar. Waktu dia bila? Apabila bayang bagi setiap objek yang ada di muka bumi ini, saiz bayang dia sama panjang dengan objek tu. Contoh, kalau kita pacak tiang yang lurus, kita ukur bayang tu sama panjang dengan tiang tu. Tiang tu satu kaki, kita ukur bayang pun satu kaki, maka habislah waktu zuhur. Matahari sudah turun rendah dah ke arah barat. Jadi dia bila matahari semakin turun, bayang semakin memanjang. Jadi petua dia, Nabi kata, dalam hadis sendiri, petua dia bila ukuran bayang ataupun saiz bayang tu sama panjang dengan objek yang dipacak di muka bumi tu. Objek tu katalah satu kaki, bayang pun saiz dia satu kaki, kita ukur, maka dikira habis dah waktu zuhur. Lain daripada bayang zawal, setelah kita tolak bayang zawal, bayang gelincir matahari, bayang waktu matahari gelincir tu. Apa maksud dia? Matahari ini kadang-kadang dia ada masa-masa dia sengit. Matahari ini dia pusing sengit. Dia pusing dia tu bukanlah betul-betul sama parah dengan khatulistiwa kita rapat dah. Dia pusing dia tu dia akan naik ke utara sikit, lagi turun ke utara. Dia jadi macam gelombang dia punya pergerakan dia, matahari. Baik, bila jadi macam tu, yang kita duk tengok lah kan, yang kita cerak, bila jadi macam tu ada masa-masa dan kebanyakan masa lah. Lebih lagi negara yang ni, akan ada bayang sewaktu gelincir matahari, ataupun kita panggil sewaktu istiwa tu. Bila tu matahari duduk di tengah langit tu, kita tengok, bayang ada. Bayang ada tu bukan pasal dia condong dah. Bayang ada tu pasal dia duduk sengit. Dia tak duduk betul-betul tepat macam tu. Dia duduk sengit macam ni, bayang ada main kot ni sikit lah. Bila ada bayang tu, kita kena tolak buang bayang tu. Bayang tu akan wujud dengan sebab condong dia ke arah timur, ke arah utara ataupun selatan. Kemudian sekali dia akan hilang, dia akan muncul bayang belah barat, belah timur tu. Tolak buang bayang tu. Ukuran bayang tu kena tolak, baru kita boleh tahu secara tepat habisnya waktu zuhur dan masuknya waktu asar. Baik. Kemudian masa kita lah ni telah dikira dengan cara takwim, jadual waktu sembahyang tu lah. Kita dah kira dia punya pergerakan matahari itu mengikut panduan dalam fiqh dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dibuat sebagai takwim. Jadikan ambil masa tu sebagai panduan dia, jam tu sebagai panduan dia. Jadi mudahlah, tak payahlah setiap orang pergi pacak tiang depan rumah, tiap-tiap nak main lohok kena tengok. Tak payah. Dah ada waktu, itu mudah. Tetapi kalau tak ada dah benda ni esok ni, kita patah balik pakaian tu. Benda tu kena tahu, kerana ini asas dia. Kena patah balik pakaian ni, jam tak ada, semua tak ada.
Jadi bodoh terus kita. Ya, pakai ni balik petua dah. Ya. Matematik hak yang kita kira pun pakai ni juga. Ni ya, tu ahli dia buat. Ahli falak yang buat pengiraan. Dan keduanya, waktu yang kedua nama dia waktu asar. Maka masuk waktunya daripada lebihnya atas bayang seumpamanya. Ya? Berkekalan ia hingga jatuh matahari. Jatuh keseluruhan matahari itu. Waktu asar ni apabila mula ni ya, bayang tu ukuran dia dah mula lebih daripada ukuran objek. Ni bayang, kalau kata kita ukur bayang tu, objek tu satu kaki, bayang dah ada satu kaki habis waktu zuhur, dah mula masuk waktu asar dah. Kemudian dia kuih bertambah, satu kaki seinci, satu kaki 2 inci, 3 inci, sampailah dia kuih panjang, lagi matahari tenggelam, lagi matahari rendah, lagi panjanglah bayang. Ya. Itulah bermula waktu asar dan berterusan waktunya sampai tenggelam matahari, jatuh matahari belah mana? Belah barat. Jatuh matahari itu hendaklah dikira keseluruhannya. Ya, keseluruhan matahari. Matahari itu bulat. Bila kita tengok matahari itu bulat macam ni. Bila kita tengok di ufuk barat, ufuk ni ialah sejauh mata memandang kita nampak macam satu garisan. Tak nampak apa dah, nampak macam satu garisan. Sejauh mata memandang, ya. Pergi tengok tepi laut, tahulah tu nama dia ufuk. Sejauh mata memandang yang kita lihat, itulah nama dia ufuk. Ya, benda yang tak nampak. Bila kita tengok di ufuk tu, matahari tenggelam. Matahari tenggelam macam ni. Tenggelam jadi tak masuk maghrib lagi. Tenggelam jadi tak masuk lagi. Tenggelam macam ni tak masuk lagi. Dia tenggelam habis hak atas. Habis itu tuan-tuan tak nampak dah bulatan matahari, barulah masuk maghrib. Ya. Okey. Itu makna masa ataupun julat masa waktu asar ya. Mula daripada bertambahnya bayang suatu objek daripada sama ukuran dia sehinggalah tenggelam keseluruhan bulatan matahari itu. Barulah habis waktu maghrib ya, pada waktu itu. Habis waktu asar pada waktu itu. Bila habis waktu asar, maka bermula masuklah waktu isyak, waktu maghrib. Dia automatik. Bila habis waktu asar, masuklah waktu maghrib. Dia tidak ada senggang masa. Dan ketiganya maghrib, waktu maghrib, maka masuk waktunya kemudian daripada jatuh matahari. Ni ya. Waktu maghrib masuk waktu selepas daripada tenggelam matahari, tenggelam semua. Bukan tenggelam sekat tu tak, tenggelam semua. Kalau kita duduk tepi laut nampak sungguhlah. Tenggelam keseluruhan dengan pandangan mata kasar kita ni. Tak nampak dah. Ni nampak ni tak masuk maghrib lagi, duduk ada asar lagi. Dia tenggelam habis sampai tak nampak dah. Ya, cuma yang ada cahaya merah. Ya, pancaran cahaya dia. Itu bermula masuk waktu maghrib. Berkekalan ia hingga sempurna hilang syafaq yang merah. Syafaq ni mana cahaya yang warna merah. Waktu maghrib, daripada tenggelam matahari jatuh keseluruhan bulatan matahari itu. Kemudian waktu dia selesai, apabila kita tengok di sebelah barat tu, semua cahaya merah yang terserak di sebelah barat tu akan hilang secara keseluruhannya. Tak nampak terus dah. Kau dah nampak lit apa kan? Tak ada lit nampak. Hilang terus. Barulah kita panggil betul-betul gelap. Maka selesailah waktu maghrib dan bermulalah masuk waktu isyak. Di belah barat kalau kita tengok gelap terus, tak ada sikit pun cahaya merah pun nampak kat bawah ke duk pancak, tak ada. Ya. Okey nah. Kemudian waktu isyak yang keempat, dia kata isyak, maka waktunya kemudian daripada ghaib syafaq yang merah
berkekalan ia hingga naik fajar sadiq. Waktu yang keempat, waktu Isya. Waktu Isya ni waktu dia bermula selepas daripada hilang. Ghaib makna hilang, ya. Syafaq yang merah, cahaya warna merah tadilah. Bila makna awal waktu Isya sebenarnya berkongsi dengan akhir waktu maghrib. Habis dah maghrib, habis masuk Isya automatik, ya. Mana cahaya matahari yang warna merah tadi hilang, habis maghrib masuk Isya lah. Baik. Kemudian barulah masuk waktu Isya, berkekalan ia hingga naik fajar sadiq. Dia kata waktu Isya-nya, maka waktunya kemudian daripada ghaib syafaq yang merah, berkekalan waktu tersebut hinggalah naik fajar sadiq. Makna bila naik fajar sadiq, habislah waktu Isya. Fajar sadiq tu tanda bagi masuk juga waktu subuh. Baik, fajar sadiq ni cahaya yang warna putih yang kita tengok sebelah timur, bukan barat dah nah. Matahari dia pergi kat bawah. Matahari nak pergi kat bawah ni, bumi kita ni, matahari pusing macam tu, kan? Ni kita orang duduk belah barat nampak belah sana lah, cahaya merah. Lagi dia pusing naik. Orang duduk belah Terengganu, belah Kelantan pun dia kena tengok, dia akan nampak fajar belah sana. Kita tak nampak pasal bajaran titi wangsa tinggi, ya. Orang duduk tepi laut sana boleh nampak fajar sadiq ni, ya. Matahari duduk gitu, ya, duduk pusing itu. Tuan-tuan jangan salah faham, saya kata matahari pusing, bukan matahari pusing, bumi kita yang pusing. Tapi kita duduk, kita kira point kita di bumi. Kita bila kita duduk di bumi, kita menganggap kita tak bergerak, bumi matahari yang bergerak. Nah, itu tuan-tuan faham sendiri. Dah mengaji sains dah, mengaji lama mana sekolah, takkan tak reti-reti lagi. Itu faham. Saya terang tu bukan saya salah nah. Itu saya ambil point kita di bumi seolah tak bergerak, kita nampak dengan pandangan mata matahari yang bergerak. Kita nak kira tu. Baik. Okey nah. Okay. Bila naik fajar sadiq, dia ada sebelumnya dipanggil fajar kazib. Fajar kazib ni cahaya putih, cahaya warna putih. Bila matahari ni dia duduk di bawah di sudut yang tertentu, ya. Dia duduk pada sudut yang tertentu. Di bawah ni dia tak naik betul lagi matahari ya. Dia tak naik, ya. Jadi bila dia nak keluar tu, cahaya dia keluar dulu. Bila cahaya dia terbias, dia akan jadi warna putih. Allah Ta'ala buat elok dah. Dan warna macam ni masuk waktu ni. Warna merah macam ni untuk maghrib, Isya. Warna putih ni untuk subuh. Warna kuning ni untuk asar, ya. Semua buat tu elok dah. Tuhan buat warna tu untuk kita buat ibadat, ya. Warna-warna yang cahaya matahari yang buat berbeza-beza tujuan untuk panduan ibadat kita. Tuhan buat ni, dunia ni tuan kena ingat, dunia ni Allah Ta'ala buat untuk dimakmurkan dengan ibadat. Matahari Tuhan buat pun untuk kita jadikan panduan untuk beribadat, bukan ada apa-apa. Hak tu hak utama. Selain daripada matahari itu, guna dia untuk memancarkan cahaya di bumi untuk membantu kehidupan tumbuh-tumbuhan. Banyak lagi lah yang tu kita tak kira. Itu memang disediakan untuk ni. Tapi hak utama ni Allah Ta'ala buat dunia kita, bumi kita, matahari, bulan apa semua untuk kegunaan untuk apa? Tuhan buat untuk apa? Tuhan buat kita untuk apa? Kena faham tu. Tuhan buat kita untuk apa? Duk seronok aja kerana muka bumi ni dah. Untuk buat ibadat kat dia. Itu kita faham tu. Tu Tuhan buat langit, bumi, bulan, matahari tu untuk apa? Untuk kegunaan, kemudahan ibadat untuk kita. Ya, selain daripada ni lah saya cerita hak dunia, tak mau cerita dah. Saya tak mau cerita, bukan makna ni dah dunia dia ada. Apa sebab bulan tu ada, kita boleh kaji. Oh, sebab tu matahari ni ada cahaya, sebab tu kalau gelap bumi ni mati kita semua, tak boleh hidup. Kena ada cahaya juga. Cahaya matahari tu banyak guna dia untuk kehidupan di muka bumi ni, kehidupan makhluk di muka bumi, tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia dan sebagainya.
Itu tak mau cerita tu, nak cerita apakah tujuan besar Tuhan buat tu. Yang tu tujuan hak lain, ya. Tujuan besar kita kena tengok hak ni. Kan, sebab tu dia main cahaya tak sama semua. Merah, putih, semua tu dia panggil panduan. Kalau buat cahaya merah semua payah nak jadi panduan, ya. Itu antara hikmah dia. Tuhan buat cahaya matahari yang berbeza-beza, yang berlaku pembiasan. Kita tak ambil tak melihat pada tu. Untuk kegunaan dunia tu masing-masing tahu dah kajian, ya. Buat fikir sendiri untuk kehidupan dunia ni, kita guna untuk akhirat ni. Kan? Untuk tujuan utama kita dihantar ke dunia ni, dilahirkan ke dunia ni. Tujuan dia untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala ciptakan jasad samawi ni di langit tu semua untuk kegunaan manusia beribadah kepada Allah, kan? Selain daripada itu juga menjadi tanda-tanda kebesaran dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ya. Jadi fajar shadiq itu tanda berakhirnya waktu Aisyah. Cahaya putih yang kita nampak. Sebelum daripada fajar shadiq tu nama dia fajar kazib. Fajar kazib ni makna fajar cahaya putih yang palsu, ya? Bukan betul ya tak. Sebab kalau orang nampak dah masuk subuh dah, tiba-tiba tak ada. Dia muncul sebentar saja, ya. Dia muncul dia tu, dia naik menegak ke atas, macam ekor serigala tu. Cahaya dia tu dia memanjang sikit, boleh naik macam menyala tu, hilang, hilang. Lepas tu gelap balik. Payah nak nampak lah. Orang yang buat kajian ni dia nampak benda ni, ya. Orang ahli dia yang dalam bidang ni. Kemudian selepas daripada itu, tak lama lepas tu barulah naik fajar shadiq. Fajar shadiq ni dia akan nampak cahaya putih yang berserakan di sebelah timur, ufuk timur, nampak berserakan panjang tu. Kalau orang yang naik kapal terbang nampak clear, ya. Dia naik kapal terbang balik malam dari barat, dari Asia barat ke misalnya, dari timur tengah ke, dia balik malam, dia nak masuk, nampak clear tu dia subuh saat-saat. Sana cerah dah tak ni, nak kena sembahyang subuh. Kan? Nampak pasal kita duduk tinggi, ufuk kita lebih jelas lagi, nampak lingkaran tu, nampak, kalau orang naik kapal terbang. Baik, cahaya putih tu nampak dengan jelas. Kalau kita duduk di atas gunung, boleh nampak. Tapi syarat tak ada apa lah, mungkin gunung tu tepi laut, boleh nampak lagi clear, tu nama dia fajar shadiq. Kemudian kita kira dengan matematik lah, kan? Kira sudut matahari apa semua, tahu bila keluar fajar shadiq, buh dalam jadual waktu sembahyang, habis. Kemudian dia kata, dan yang kelima subuh. Waktu subuh waktunya kemudian daripada naik fajar shadiq tadi. Naik fajar shadiq itu makna berakhir Aisyah, masuk subuh. Dan berkekalan ia hingga naik matahari, ya. Naik matahari. Baik. Naik matahari ni lain. Naik matahari makna tuan-tuan akan nampak bulatan matahari keluar, dia macam ni. Naik matahari. Naik matahari tadi maghrib dia mau habis semua, baru masuk maghrib, habis asar. Kalau nak habis subuh dia kena terbalik. Habis subuh bila tuan-tuan nampak mula cahaya putih, lepas tu kuih lama cahaya kuih merah. Kuih merah tu nak cerah dah, kan? Kita nampak kuih cerah dah, kan? Lepas tu dia nampak bulatan sekat. Bila nampak belah atas ni, maka berakhirlah waktu subuh. Berakhir waktu subuh. Jangan naik macam tu baru berakhir waktu subuh, tu dah gajah subuh tu, ya? Subuh tu dah gajah. Bila naik tinggi lagi, subuh dah jadi naga dah, ya? Dekat tu. Keluar ni, maka orang panggil apa? Habis dah waktu subuh. Bulatan tu kita nampak, cahaya dah keluar dah. Cahaya yang warna merah tu dah keluar. Lepas tu dia pergi kuih kuning. Lepas kuning dia akan cerah. Cerah nampak lah kawan-kawan lah. Kalau di luar ni nampak orang dah. Baik lah. Kalau tak ada pencembaran cahaya, maknanya kalau tak ada lampu-lampu di jalan tu, ni memang clear, ya? Kalau ada lampu di jalan payah sikit, kita nampak macam cerah.
Okey, itu makna berakhirnya waktu subuh nah. Baik, sambung. Bermula syarat wajib sembahyang tu. Masuk syarat wajib sembahyang. Syarat wajib bagi sembahyang makna dia apa? Kita ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah ni makna dia apa? Makna dia kalau ada ada syarat-syarat tersebut, sembahyang kita sah. Kalau tak ada syarat-syarat tu, tak sah sembahyang kita. Macam apa? Macam wuduk misalnya, tu syarat sah. Syarat wajib lain. Syarat wajib ni, kalau ada syarat ni barulah wajib kita sembahyang. Kalau tak ada syarat ni, tak wajib. Ya? Kita tengok apa syarat yang bagi yang wajib kita sembahyang. Makna kalau siapa-siapa tak ada syarat ni, dia tak wajib sembahyang. Faham tak? Beza syarat wajib dengan syarat sah. Contoh macam ni lah. Contoh dia, kita kata macam seorang nak mengundi. Syarat ni mesti umur 21 dululah, dah nak masuk 18 lah. Tak ni lagi kot. Kan? 21 nak mengundi, kita kata contoh. Ni ya. Kalau kata tak cukup syarat umur 21 ni ya, maka tak kena mengundi ya. Kalau mengundi pun tak boleh ya. Mengundi kita katalah mengundi tu wajib. Bila umur 21 wajib lah kena mengundi. Contohnya tu ya. Ataupun kita kata nak masuk sekolah, bila mai umur 7 tahun wajib lah masuk sekolah. Kalau umur 5 tahun kita pergi sekolah bangsaan habaq kat guru besar, saya nak daftar anak bila tahun depan umur apa? Tahun depan umur 5 tahun. Tak boleh. Dah anak saya pandai. Kan? Macam boleh semua test guru besar tolong saya semua. Tak boleh. Tak boleh masuk juga. Kerana tak cukup syarat wajib dia. Kan? Macam tu lah. Okey dah. Kita tengok. Kalau ada syarat wajib di sini, maka wajiblah kita sembahyang. Yang pertama dia kata, bermula syarat wajib sembahyang itu bahawa ada ia Islam. Yang pertama mesti beragama Islam. Dan yang kedua baligh. Syarat yang kedua, syarat wajib sembahyang, nak wajib sembahyang tu kena baligh sampai umur. Dan yang ketiga berakal. Dia ada akal, siuman, waras, baru wajib sembahyang. Dan yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini khas untuk perempuan. Ini khas untuk perempuan saja. Laki tak ada. Laki, rupa, perempuan pun tak ada ni. Tak usah muhung. Tak usah duk muhung. Dia kata saya perempuan, kita cek tengok. Kita tengok ada ni tak, ada alat peranakan, ada ke tak, ke mai haid ke tak mai haid ke. Kalau tak ada, hang bukan perempuan. Hang tu perempuan palsu. Kan? Perempuan palsu saja ni. Dalam tu isi perut semua lelaki, luar perempuan. Yang tu dia panggil scammer je. Dia tipu orang ni, kata dia perempuan. Nak menikah payah. Kan? Tok qadi pun kena tipu. Dah, main macam perempuan. Takkan nak rebuk keluar perut tengok ada rahim tak ada rahim. Allah, payah. Kan? Nak kena buat scan pula ke? Payah malah. Baik. Suci daripada haid dan nifas, ya. Jangan tanya ni, nyah awak kenapa nyah tak sembahyang? Dia kata mai bulan. Mai bulan apa nyah? Faham dah nyah dah? Tak faham no? La ilaha illallah. Baik ya. Okey. Suci daripada haid dan nifas tu syarat. Maknanya pada waktu datang haid dan nifas, dia dipanggil ada mani', ada sesuatu yang menegah daripada sah sembahyang. Dia sembahyang pun tak sah dan haram hukum dia. Jadi pada waktu tempoh keluarnya haid dan nifas, maka pada ketika itu tak wajib atas dia sembahyang. Bila dah habis haid dan nifas dan dia dah mandi dah, maka tak wajib dia qada. Dia cuma sembahyang tunai
itu saja, yang mana ketika dia suci daripada haid dan nifas tu. Baik, itu syarat wajib lah. Syarat wajib semayang bila suci seseorang perempuan tu daripada haid dan nifas dia, ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, dan tambah dan sejahtera hawasnya. Dan sejahtera hawasnya. Yang kelima, sejahtera maknanya sihat, ya. Hawas panca indera. Al-hawas maknanya panca indera yang boleh menerima ilmu. Jangan panca indera yang boleh menerima ilmu. Mana panca indera yang boleh menerima ilmu itu tidak cacat. Itu makna sejahtera, ya. Sejahtera maknanya elok dan selamatlah panca indera yang boleh menerima ilmu. Baik, kita ada berapa panca indera, ya? Kita ada pelihat kita, pendengar kita dengan telinga, kemudian lidah, perasa kita, kemudian dia sentuh kita ada tangan, seluruh badan lah, bukan tangan saja, seluruh badan ni sentuh, kena exhaust motor dekat tangan, melecuk, tahu dah tu panas. So dia sentuh seluruh badan, itu dipanggil panca indera nama dia, yang boleh terima ilmu. Yang boleh terima ilmu, ya, panca indera ada boleh terima ilmu secara spontan, ada yang boleh terima ilmu yang perlu melalui belajar. Panca indera, semua panca indera ni dia dipanggil apa? Input bagi ilmu. Tuan faham tak input? Dia akan jadi respon kepada akal kita ataupun minda kita untuk memahami ilmu. Contoh dia. Contoh. Kan? Kalau kita sentuh satu benda, kan? Kita sentuh satu benda, kita ada rasa sejuk panas, kan? Tuan-tuan, kalau tengah kita tengok benda apa, contohlah kita ni tak orang pandai, kan? Orang pandai, tayar pecah, kita pun buka, kita tak tahu, tak ada ilmu. Kemudian pergi pegang disc brake, apa jadi? Kayau. Tuan-tuan, disc brake tu kita brake tadi ni, brake kan dia panas. Kita pun pergi pegang disc brake tu. Kita tak tahu belum ni. Kita ingat duk panas enjin ni lah. Kita tak tahu. Pegang disc brake panas. Oh, kita ingat dah. Aku baru dapat satu ilmu, betul tak? Itu ilmu secara tak langsung. Dapat satu ilmu, kalau kata disc brake ni, piring brake tu, kalau baru saja kita guna, dia panas. Dia tak merah. Kita pegang-pegang Allah panas ni, Allah melecuk tangan lah, baru tahu. Lepas tu kita tak pegang lah. Lepas tu mai kali kedua, kan? Bila kita buka, kita beringat dah, kawan kita nak pegang, kita tarik tangan, jangan pegang disc brake tu. Aku dah kena dah, panas. Oh, betul. Kan? Tu dia panggil ilmu. Kalau api, kita tak kira lah. Dia buka di dapur tu, kalau orang tu pisua dan tu nampak sangat dah bodoh tu, kan? Anak kita, kan, dia tengok api cantik, api macam bunga-bunga, kan, dia pun pisua, suar riau. Lepas tu dia pisua dah lagi, dia tak suar dah, kan? Melecuk dah tangan dia tahu. Kan? Anak kita kecil tu, kita tunjuk tu apa dia, tak mau, dia takut dah. Dia dapat satu ilmu dah secara tak spontan. Yang ni nak pakai dah. Kalau kita nak belajar bab semayang, ya, cara semayang, boleh tak pakai ni? Pakai deria ni tak boleh pakai. Ini bukan sumber ilmu. Ini sumber ilmu secara spontan, untuk panas sejuk, untuk rasa lincin kasar. Itu ilmu melalui rasa tu, ya. Ilmu dia terhad. Nak dapat ilmu secara keseluruhan dan yang betul dia, saluran dia dua sahaja. Pelihat kita dengan pendengar kita. Mat melalui deria lihat kita dan deria dengar kita. Ini dua saluran ilmu, ya. Yang lain tak guna. Lidah pun tak apa guna nak berasa sedap, pedas, masin, pahit, masam, payau, kan? Yang tu ilmu secara tak langsung juga. Nampak,
Okey, anak kita ambil, dia tengok cabai Melaka cantik, dia buah dalam mulut makan riau sampai malam. Dia dapat ilmu dah. Esok kita bagi adik ni try sedap ni. Kan? Ni kuih. Kuih cabai tak mau dah, dia lari. Dia tak mau makan dah. Dia dah kena dah. Kan? Dia dapat ilmu secara tak langsung, kita tak hantar pergi sekolah pun. Hantar pergi sekolah dah. Nak bagi kenal cabai ni pedas dah, tak payah. Bagi dia try. Ya? Okey, ya? Adapun ilmu, kalau kita nak tahu cara semayang, kan, nak kaifiat semayang, praktikal dia dua saluran ni saja. Dua saluran ni, sama ada melalui deria lihat ataupun deria dengar kita. Okey, tak ada yang lain. Sekiranya seseorang itu buta dan juga pekak, macam mana dia dapat ilmu? Dia cuma dapat ilmu rasa saja, secara tak langsung. Dia tak boleh belajar. Dia boleh rasa dengan lidah dia saja. Ilmu dia terhad. Dia jadi mayat hidup. Boleh tak kita hantar? Ada tak setakat ni sekolah orang buta dan pekak? Ada. Sekolah buta dan pekak. Kita nak abang apa dia pun tak boleh. Dia pekak. Kita nak kalau kata okeylah, kita nak abang tak boleh, dia boleh melihat pakai bahasa isyarat, dia buta pula. Bila buta kita nak abang kat dia tak boleh, dia pekak. Macam mana nak abang dia? Ada tak? Kalau ada manusia dalam dunia tu habis, dia ahli syurga. Kalau ada dalam dunia, ya, kita bagi suap makan hari-hari. Suap makan, masuk entah pergi berjamban berak, jaga dia hari-hari. Dia tu ahli syurga dah. Tak wajib buat apa pun. Nanti sekolah mana pun tak terima. Dia buta dengan pekak, kami pun tak reti ajar. Ya, tak reti nak ajar. Tuan-tuan jumpa ada tak sekolah kat ni? Sekolah buta dan pekak ada. Sekolah buta ada, sebab dia boleh mendengar. Sekolah pekak ada, dia boleh melihat. Kan? Ada tak? Tak ada. Kita nak ajak braille dekat dia. Boleh ajak braille kena dengar. Okey, kalau hang tekan rasa 3 biji tu A misalnya, contoh. Kan? Tak boleh juga. Itu dia hafal. Ni nak abang tak boleh. Oh, payah. Kan? Jadi orang yang pekak dan buta tak wajib sembahyang dah. Kenapa? Kerana dia tak boleh dapat ilmu. Kan? Tak boleh dapat ilmu. Baiklah. Okey, itu 5 syarat. Syarat yang ke-6 dia kata 5 syarat ya? Bodoh macam mana tu? Bodoh kira dia sindrom tu masih bagi beli ilmu, cuma dia tahap penerimaan ilmu dia terlalu rendah. Orang yang ada sindrom Down, orang yang ada disleksia tak apa, dia boleh, dia cuma terbalik ya. Ada satu lagi tu yang bukan Down, ada satu lagi saya tak ingat ya. Bukan hyperactive tu, yang tu hyperactive lain dia boleh dia tak boleh kawal dia punya emosi. Saya tak ingat tu. Kenapalah kita ambil contoh Sindrom Down ni, dia boleh terima ilmu tak? Boleh, tetapi lambat. Ya, lambat. Dia boleh basuh berak sendiri tak? Makan sendiri boleh tak? Boleh. Maka dia wajib. Ya, tetapi sekadar kebolehan dia. Kita wajib ajak juga, dan wajib juga dilaksanakan ibadah sembahyang sekadar kebolehan dia. Dekat mana dia boleh. Ya, dia tak boleh seperti orang yang normal. Sama macam ni, kalau dia boleh menerima pelajaran tetapi penerimaan pelajaran itu lebih rendah daripada manusia normal, maka taklif syarak atas dia pun sama ada, kerana dia masih lagi dipanggil berakal, cuma kemampuan dia rendah. Wajib juga dia sembahyang, tapi diberi sekadar kebolehan dia. Ya, tak boleh dapat macam orang normal.
Tak apa dah lah. Macam contoh dia nak baca Fatihah, dia tak boleh baca betul macam apa nama orang normal berlambak tak boleh baca pun kan. Terus saya kata ni silap-silap orang sindiran down tu baca Fatihah elok lagi. So saya kata ni kita duk cerita ni tu hak normal berlambak-lambak. Nanti saya nak abang ya, berapa ramai yang dalam dunia kita ni yang kita kata tak cukup syarat untuk sembahyang. Ya, kita tengok. Okey nah. Yang pertama dia kata maka wajib maka tiada wajib yang buta tuli. Nampak dia beritahu situ kan. Yang pertama, tidak wajib di atas seorang manusia yang buta dan juga pekak. Tak wajib kerana macam saya beritahu tadi, dua panca indera dia tak berfungsi dah, cacat. Dia tak boleh terima ilmu. Maka tak wajib dan dia masuk syurga percuma. Dan jika berkata-kata sekalipun, walaupun dia boleh bercakap, kalau dia boleh bercakap kan, dia nak bercakap tuan-tuan, kalau orang nak bercakap ni dia mesti ni tak, dia mesti dengar dulu kan. Budak nak bercakap dengar dulu, tiru mak pak dia tu. Tu awal proses pembelajaran. Contoh dia kata ada ustaz, dia dulu elok, tiba-tiba dia accident, dia buta dengan pekak. Itu kita boleh ambil. Ya. Tak apa. Ya. Kalau kata jadi macam tu, kalau ikut pada syarat dia buta dan pekak, walaupun sebelum ni ya, dia normal elok, tapi sebab dia accident ataupun berlaku penyakit ke apa, kita tak kira lah, dia jadi pekak, buta dengan pekak. Kalau ikut pada kaedahnya tak wajib sembahyang dah lah, walaupun sebelum ni dia sembahyang. Kan? Walaupun dia boleh bercakap, kan, dia bercakap tu, kemudian kita nak abang dia tak boleh, pasal dia pekak dengan buta. Cuma mungkinlah satu cara ilmu kita boleh sampai ke dia, bagi dia rasa di tangan, kita tulis di tangan dia ke kan. Dia tulis di tangan dia, dia boleh bayangkan apa yang kita nak sampai, mungkinlah kan. Tapi dia punya sumber ilmu dia terhad sangat. Kalau ikut pada kaedah itu, pada waktu itu tak wajib sembahyang dah ya. Maknanya kalau waktu mula lahir macam tu, ataupun mungkin dah ataupun selepas dia balik, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu nah, disebabkan penyakit ataupun accident ke, jadi buta dengan pekak, tak wajib kan. Macam orang gila kan. Orang gila dalam setahun dia gila sebulan tu tak wajib sembahyang dan tak wajib qada. Hukum dia macam perempuan yang datang haid dengan nifas, tiap-tiap bulan mai 7 hari haid, 7 hari tak wajib sembahyang dan tak wajib qada pun ya. Jadi orang gila sama lah, dia mai setiap dalam sebulan, katalah 3 hari ini dia gila, 3 hari ini tak wajib tak sembahyang dan tak wajib dia qada sembahyang 3 hari itu. Kerana gila tu dipanggil keluar daripada taklif syarak. Gila tu keluar daripada taklif syarak ya, tidak wajib qada ya. Okey, tuan-tuan tak clear ya, nanti saya baca. Okey. Yang pertama, orang yang buta dengan tuli, yang tak wajib sembahyang ke atas dia, walaupun dia bercakap. Jika ada ia dahulu daripada tamyiz. Sini dia beritahu siap-siap dah. Maknanya ada. Jika ada ia dahulu daripada tamyiz, maknanya tak wajib dia sembahyang ni kalau berlaku buta dengan pekak di sini sebelum daripada mumayyiz. Mumayyiz ni makna satu umur yang kanak-kanak tu boleh berdikari dah nah? Dia boleh beza antara tangan kanan dan tangan kiri. Tu yang saya dah beritahu tu apa makna mumayyiz. Baik, bersalahan jika kemudian daripadanya. Baik, macam saya sebut tadi nah. Di sini ada jawapan dia. Tadi silap. Tadi ada jawapan dia. Kalau seorang yang sudah mumayyiz, dah mumayyiz, kemudian lepas tu dia balik ke, contoh dia pada umur 20 tahun accident, tiba-tiba accident dan dia jadi buta dengan pekak kan, buta dengan pekak, maknanya masa dia balik dia tahu dah sembahyang,
Dan berlaku buta dengan pekak tu selepas daripada dia mumayyiz, ya, dia dah belajar dah tentang sembahyang, maka hukum ibadah sembahyang wajib diteruskan juga. Hukum wajib ke atas dia tetap berjalan, dan dia wajib juga sembahyang, sebab dia dah tahu dah, ilmu dah terima sebelum tu lagi. Ilmu dia dapat sebelum buta dengan pekak. Ini cerita dia yang kata tak wajib sembahyang atas orang yang buta dan pekak ni apabila dia jadi buta dan pekak sebelum mumayyiz. Masa umur setahun ke buta dengan pekak, tak apa, kita nak bagi ilmu dia tak boleh, tak wajib sembahyang. Di sini dia habaq siap lah, ada perbezaan. Okey. Dan sampai seru yang keenamnya, syarat wajib Islam tu sampai seru. Mana sampai seruan Nabi SAW kepadanya. Seruan Nabi sampai kepada siapa? Kepada satu-satu manusia tu, satu-satu kaum tu. Okey nah? Bila sampai seru, wajib dia sembahyang lah. Sampai dakwah Nabi, sama ada melalui Nabi ataupun melalui sahabat Nabi ataupun melalui orang yang kemudian. Mungkin daripada kita pergi satu tempat, kita dakwah seorang tu tentang Islam, dia tahu tentang Islam, maka dia terima Islam dan wajiblah dia kena melaksanakan sembahyang. Baik, maka tiada wajib atas mereka yang tak sampai seru, seperti jadi ia ataupun hidup ia pada kemuncak bukit yang jauh, ya. Contoh dia kata seperti seorang ataupun satu kaum yang hidup di puncak gunung misalnya, jauh tu kan, dia duduk, dia tak ada berhubung dengan kita, dia tak ada berhubung ke nak jual, nak tukar barang ke, dia turun pada gunung ada barang dia nak bawa jual kat kita, tak ada, tak jumpa. Dia duduk cara dia, orang asli kan, yang duduk dalam hutan, berpindah randah, tak pernah jumpa orang Islam. Mereka tu tak wajib. Orang asli yang duduk di dalam satu pulau jauh tu, nun di lautan Hindi ke, lautan Pasifik ke, Atlantik ke, kan, duduk, tak pernah orang luar sampai di situ, maka tak wajib lah atas dia sembahyang, kan, sebab seruan Islam tak sampai, Islam tak sampai kat dia. Okey dah, habis. Itu 6 syarat. Kalau ada cukup 6 syarat ini, wajiblah dia sembahyang, nah. Baik, kemudian dia kata dan tiada wajib qada sembahyang atas kafir apabila masuk Islam. Tiada wajib qada sembahyang atas orang kafir apabila dia masuk Islam, bahkan haram qadanya lagi tiada sah. Okey, kemudian orang kafir tadi kan, syarat yang wajib sembahyang tu mesti Islam. Maknanya kalau orang kafir tak wajib dia sembahyang. Masalahnya apabila orang kafir ni masuk Islam, adakah wajib dia kena qada balik sembahyangnya bermula daripada dia balik sampailah waktu saat dia masuk Islam? Tak wajib qada, ya. Bahkan kalau dia qada tu hukum dia haram, berdosa. Dia buat apa nak buat benda berdosa, dah lah penat, lepas tu berdosa pula, kan. Lagi pula tak sah pula, kan. Tak sah kita buat. Itu untuk orang yang kafir masuk Islam. Melainkan yang murtad, maka wajib atasnya qada sembahyang yang luput pada masa ia murtad. Okey. Kemudian kafir yang murtad, beza lah. Orang yang kafir asli, makna sebelum ni dia tak pernah masuk Islam, kan. Lepas tu dia masuk Islam, maka tidak wajib qada, bahkan haram dan tidak sah qada tu. Adapun orang Islam kemudian dia keluar Islam, wal iazubillah, ya, dia murtad. Okey, orang murtad ni maka ibadah sembahyang harian tu tetap jadi wajib ke atas dia walaupun semasa dia murtad. Ibadah harian sembahyang tu tetap menjadi taklif atas bahu dia, ya, tetap dia wajib buat walaupun dia murtad. Tak kira lah tak murtad tu, tapi wajib. Maknanya jadi apa? Jadi hutang. Jadi apa? Jadi hutang. Adapun orang kafir asli, bila dia masuk Islam, sebarang ibadat selepas pada dia balik tu, dia tak wajib qada kerana tak ada hutang apa-apa. Ya, ada orang murtad pasal sebelum ni dia Islam, bila dia murtad dia tak boleh. Ya, bila murtad
maka setiap ibadat yang dia tinggal semasa murtad tu jadi hutang. Bila dia masuk balik Islam, wajib dia kena qada. Ni sembahyang yang dia tinggal semasa dia murtad, dan puasa yang dia tinggal masa dia murtad. Okey, habis nah. Dan tiada wajib qada atas yang gila. Kan? Apabila seseorang itu gila, ya, tak wajib qada. Contohnya dia gila 20 tahun. Umur 20 tahun gila. Umur 20 gila, orang gila muda-muda ni gila. Ya? Muda-muda gila, kesian tengok lelaki perempuan serupa. Ya? Sebab tak berubat, tak pergi kaunselor, dia jadi gila. Ramai yang gila ni. Umur 20-an, Allah, kesian tengok. Gila ni. Lelaki pun sama orang jadi gila. Bila gila sungguh ni lah, gila sungguh. Bila gila, katalah 20 tahun gila, umur 40 barulah dia sembuh daripada gila dia. Wajib qada tak? Tak wajib qada. Ada orang gila setiap bulan, macam orang perempuan datang haid setiap bulan 7 hari. Laki ni dia gila 7 hari. Setiap bulan 7 hari dia gila. Ya? Okey, 7 hari itu dia bila gila, dia nak gila ni nak semayang pun, kalau dia semayang pun tak sah. Gila, tak wajib pun. Baik, wajib tak dia qada balik? Tak wajib qada. Tetapi beza dengan orang murtad tadi nah. Ada beza dengan orang masuk Islam, sunat dia qada di atas qaul yang mu'tamad. Orang gila ni sunat dia qada balik sembahyang fardu dia ada pendapat yang mu'tamad, ya. Baik. Okey, jelas tak? Dia tak wajib qada tapi sunat. Orang gila ni nah, kalau tiap-tiap bulan 7 hari dia kena nak, lepas dia sembuh pada gila dia tu, bolehlah dia nak qada, tapi hukum dia sunat dapat pahala. Kalau dia tak qada pun tak apa. Okey. Dan yang pitam dan yang mabuk, ya, kemudian bersiuman, dia tiada wajib qada juga bagi orang yang pitam dan yang mabuk, tapi syarat dia mabuk ni bukan minum arak nah. Itu mabuk yang tak disengajakan. Selepas daripada siuman ia daripada gila, pitan dan mabuk tu, ni tak wajib ke qada di atas orang gila, sunat saja. Dan tak wajib qada di atas orang yang pitam dan juga orang yang mabuk, tapi bersyarat mabuk ni yang tidak disengajai. Mabuk disengajai macam ni, dia minum arak, dia tunggang satu botol mabuk kan, kemudian tidur sehari, esok jaga jaga kan, tanya dia hang mabuk apa? Mabuk berapa botol minum? Cap apa anjing bodoh? 3 botol. Dia minum cap anjing bodoh. Kan? Tahu cap anjing bodoh? 3 botol dia minum mabuk. Sehari tidur. 5 waktu tinggal sembahyang. Yang tu wajib dia kena qada 5 waktu tu. Satu dosa tu tak apalah, satu dosa minum arak tu. Kan? Yang ni pun wajib kena qada. Kerana mabuk dia tu dengan sengaja. Ada pun mabuk yang tak disengajai, ya, bukan dengan sebab minum arak, mungkinlah dengan sebab benda lain, kan. Dia jadi mabuk ataupun pitam pun bukan dengan sebab disengajai. Kerana gila ni penyakit lah. Gila dia bukan masalah apa, masalah penyakit gila tu, penyakit otak. Okey, kedua-dua itu bila dia jaga daripada siuman, daripada gila, pitam dan mabuk ni, tak wajib qada nah. Macam saya beritahu tadi, mabuk yang tidak disengajai kena jaga nah. Okey. Dan juga tiada wajib qada melainkan tiada wajib qada atas kanak-kanak apabila baligh. Kanak-kanak pun bila baligh tak wajib qada juga nah. Dan wajib atas segala bapa dan ibu menyuruhkan anak-anak mereka itu sembahyang dengan sembahyang apabila umurnya 7 tahun. Cukup umurnya 7 tahun lah. Kan? Dan dipukulkan akan dia rotan, dia dipukul akan kanak-kanak tu atas meninggal sembahyang apabila sampai umurnya 10 tahun. Pukul ni makna kita rotan dia yang tidak mencederakan dia, ya? Rotan atau pukul yang tidak mencederakan anak, ya? Kalau cedera anak berdosa, ya? Itu lain.
Kultur tu kerana nak mengajar adab. Okey, ini semua ada dalam kitab ni. Tersodok kira apa nama hak asasi manusia, hak asasi manusia, tak ada. Tu murung semua tu. Rehat macam mana saya tak faham. Apa maksud rehat tu? Dia rehat kan dia bagi usaha dia tak reti. Saya tak reti tu. Kena perinci kan. Tak, masa dia mula sakit tu elok dah. Dia pingsan. Tu saya nak tahu. Nak tahu itu ya? Nak tahu tu. Okey, tak ada apa. Saya nak tahu maklumat awal. Tuan-tuan, masalah bila tanya. Soalan bila tanya. Kalau soalan tak lengkap, saya tak reti jawab. Tuan-tuan bagilah kat mufti, kat siapa. Itu peraturan menjawab soalan. Jangan bagi soalan yang tidak lengkap. Contoh, saya bagi contoh lah. Bukan apa nak cerita kan. Apa nama? Kalau contohnya masalah faraid. Tuan-tuan bagi maklumat tak lengkap. Ya, tentang waris. Dan cerita maklumat salah. Sebab tuan-tuan kurang faham tu, kurang arif tentang kaedah ilmu faraid, apa yang dikatakan waris macam mana adik-beradik apa, tuan-tuan bagi maklumat salah, orang nak jawab tu dia tak reti. Maklumat tuan-tuan bagi salah. Tuan kan ni ustaz apa ni? Kan? Saya main ni duduk pejabat agama kira faraid tak reti. Bukan masalah ustaz tak reti, tuan-tuan bagi maklumat salah. Dia tak reti nak ni. Tak reti nak jawab. Macam cikgu bagi tahu, okey, maklumat awal dia pingsan, selesai masalah. Tak ada masalah. Pingsan pi lah lama mana pun. Ya, bila dia pingsan, itu doktor rehatkan dia, kan? Dia pingsan ya. Adakah dia sengaja pada awal dia pingsan? Ada aja. Okey, selesai masalah. Tak kena qada. Saya nak tahu yang tu aja. Tu. Betul kalau dia pi rehat. Dia pi ni dengan apa tak ada apa kan. Doktor tolong rehatkan saya. Jantung yang tu cerita lain. Sebab tu saya nak tahu bila nak jawab kena betul-betul teliti. Saya tak boleh jawab terus berdasarkan pada maklumat yang tuan-tuan bagi itu. Kena teliti sebab bila maklumat salah, jawab pun salah. Itu masalah dia. Sebab kita bergantung pada nas fuqaha, nas ulama fiqh. Dia kitab yang kita baca ni macam undang-undang, cuma saya tak duduk di firma guaman ya. Kalau duduk di firma guaman ni lawyer macam tu, kita pergi cerita lawyer pun dia akan tanya habis. Sebab dia nak tally dengan undang-undang. Yang kita baca ni semua undang-undang tuan. Cuma kita tak rasa macam undang-undang masa baca kitab umum harga RM3. Kan? Dia tak jadi eksklusif berbidang profesional. Undang-undang tuan-tuan ni. Bagi orang yang nak menjawab soalan, dia kena tengok pada teks undang-undang tu. Soalan mai tak bertepatan dengan dia tak reti nak jawab. Saya tak reti nak jawab. Kan. Okey. Kena jelas nak mana? Dia pingsan dah. Pingsan dah makna bukan sengaja. Bukan saja tak apa doktor nak buat rehat tu contoh ni. Ya. Dah tahu dah dapat kesan penyakit dia mudarat, kalau tak direhatkan untuk rawatan mungkin boleh bawa pada maut, itu ilmu kedokteran dah. Tak ada masalah, hak awal tu. Macam saya kata tak boleh ni macam ni. Rehat apa-apa, doktor tolong rehatkan saya serabut kepala otak lah. Jantung pun dah ni, doktor kata jantung ni elok lagi, boleh lagi tak ni. Tak boleh buat jadi risiko. Dah rehatkan saya. Tak boleh, yang tu tak boleh. Yang tu hang kena qada lepas tu. Dia kena tengok keadaan dia. Okey nah. Kemudian dia kata dan wajib atas segala bapa dan ibu nah, kita berhenti di situ. Maknanya di sini syarat wajib dia ni dia kata apa? Dia masih Islam, baligh, berakal, suci haid nifas dan apa nama sejahtera panca indera sampai seru. Okey nah. Cuma di hari ni yang kita tengok dalam dunia kita di hari ni, di Malaysia kita lah, yang cukup syarat ni hak ni ada ni. Yang duk semayang lah ni hak cukup syarat ada ni lah. Kan? Kan? Berakal, cukup umur. Hak kita tengok tak orang Islam kita bila orang dia Islam tak apalah. Tapi tak semayang.
wa imma dia tu kanak-kanak ataupun gila, ataupun dia pekak dengan buta, atau mungkin tak sampai seru tak sampai. Bila tanya tak semayang atas, tak sampai seru lagi. Duduk tang mana? Duduk Taman Sejahtera, tak sampai seru lagi. Tak sampai seru lagi tak. Tu saya kata depa tak sampai seru. Bila tak sampai seru, tak wajib semayang. Ya? Sama ada kanak-kanak, tapi kita tengok semua besar dah, masih kanak-kanak lagi. Mungkin dia tumbuh saran dia besar, tapi dia masih kanak-kanak, umur dia tak cukup umur ni, tapi putih dah janggut macam ni, janggut putih dah, janggut putih beruban dah, masih kanak-kanak lagi. Dia dah beruban, tapi kita tengoklah maghrib duduk kedai kopi, oh ni masih kanak-kanak lagi, kanak-kanak lagi, tak balik, belum balik. Yang kedua mungkin dia gila, tapi orang gila takkan duduk kedai kopi kot. Boleh main dam aja, orang gila tak main dam kan. Ataupun mungkin tak sampai seru. Yang ni banyak dah jawab, tak sampai seru, betul tak tuan-tuan? Jadi kalau orang yang tak wajib sembahyang ni, hak Islam tolaklah, memang depa Islam. Sama ada dia tak balik lagi, ataupun mungkin dia gila, tak berakal, ataupun mungkin dia buta dengan pekak, atau mungkin juga tak sampai seru, tak sampai seru, Islam tak sampai kat dia kan. Heranlah. Yang tu yang paling ramai di dalam dunia kita sekarang ni, dalam masyarakat kita. 4 golongan ni paling ramai: kanak-kanak, gila, buta dengan pekak, dan tak sampai seru. Yang ada dalam masjid ni, ada orang sembahyang, itu cukup syarat. Ya, faham sendiri lah tuan-tuan. Ya, kalau tanya siapa tak sembahyang, wa imam 4 ni ya. Jadi Islam tak apalah, dia imam Islam dah, kita tak boleh kata lah kapiak, salah ya. Wa imam 4 ni lah, mungkin kanak-kanak, mungkin gila, mungkin buta dengan pekak, ataupun mungkinlah yang terakhirnya tak sampai seru. Jadi jumpa orang tak sembahyang, tuan-tuan tanya 4 ni. Kalau tuan-tuan berani lah kan, kena ada siap silat dengan taekwondo kan, takut dia buh pelampak. Ada tahan terus siap tu ya. Jangan tumbuk, tahan diri saja, lepas tu lari. Takut dia marah kan, lalu orang akan marah kan. Baik, melawak saya tuan-tuan melani lah. Jadi kita berhenti pada katanya dan wajib atas segala bapa dan ibu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.